Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran yang baru. Minggu ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Memasuki tajuk yang baru iaitu bantuan kecemasan. Kita akan belajar berkaitan dengan bantuan kecemasan ataupun bagaimana menghadapi situasi-situasi kecemasan. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah. Okey, kita akan tengok objektif pembelajaran terlebih dahulu. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengetahui ataupun mengenal pasti situasi kecemasan. Yang kedua, murid-murid akan dapat memahami tindakan yang perlu diambil sewaktu berlaku kecemasan. Yang ketiga, murid-murid akan dapat mengaplikasikan kemahiran meminta bantuan apabila berlaku kecemasan. Dah semua? Baik. Kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita pada minggu ini pula ialah mengenal pasti keadaan kecemasan dan bertindak segera semasa kecemasan berlaku dengan meminta bantuan kepada orang dewasa di sekitar. Okey semua? Jelas ya? Baik. Baiklah murid-murid. Kita mulakan pembelajaran kita. Okey, kamu boleh buka buku teks, tengok muka surat 95. Okey, tengok pada situasi yang pertama ni, kalau kamu tengok gambar rajah tersebut. Okey. Situasi ataupun gambar ini menunjukkan keadaan di tempat awam ataupun pusat rekreasi. Okey, maksudnya tempat orang ramailah. Okey. Daripada gambar yang kamu tengok tu, okey, macam dalam slide cikgu ni, cuba terangkan situasi. Okey, situasi menunjukkan gambar menunjukkan situasi kecemasan kerana seorang budak terjatuh ke dalam sungai dan dia tidak tahu berenang. Okey, kejadian lemaslah ni. Okey. So tindakan yang boleh diambil apa dia? Macam dalam gambar itulah kamu tengok apa dia? Cari alat yang boleh digunakan untuk menyelamatkan budak tersebut. Contohnya kamu cari kayu, kamu gunakan ranting pokok kan. Apa yang kamu boleh cuba cari pada kawasan sekitar kamu untuk bagi bantuan kepada budak tersebut. Ataupun kalau kamu tengok gambar tu, budak kecil dia ada seorang budak kecil tu dia lari. Okey, dia lari cari ataupun memanggil bantuan orang dewasa yang berada di sekitar kawasan tu. Okey. Okey. Ataupun yang ketiga, kalau kamu tak dapat nak menyelamatkan dan tak ada orang yang yang ada berdekatan dengan kamu, cepat-cepat kamu telefon menggunakan talian kecemasan, telefon 999. Okey. Maklumkan kepada talian tu, operator pada talian berlaku kecemasan. Okey. Jelas Okey, kita tengok situasi yang kedua ialah kecemasan jalan raya. Kecemasan Okey, maksudnya berlaku kemalangan jalan raya. Okey, bila berlaku macam tu, apa yang tindakan yang boleh kamu buat? Apa yang tindakan yang perlu kamu ambil? Ya, sama macam tadi, minta bantuan. Okey. Kalau ini
Sebab kamu masih kanak-kanak kan, minta bantuan orang sekitar. Kalau boleh cuba buka bas tu, keluarkan orang-orang yang terperangkap di dalam bas. Kalau tak boleh, telefon talian kecemasan 999. Kamu boleh panggil bomba ataupun pertahanan awam. Okey, untuk membantu mengeluarkan mangsa-mangsa kemalangan. Okey. Tengok situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga adalah situasi kecemasan di rumah. Okey. Tengok di situ gambar tersebut, Datuk pengsan di dalam rumah. So apa tindakan yang perlu kamu ambil, yang boleh kamu buat? Okey, yang pertama, kalau tak ada siapa, kamu di rumah, ibu bapa kamu keluar bekerja, kamu bersama datuk kamu sahaja. Macam dalam gambar tu. So apa yang perlu kamu buat? Okey. Kamu cuba telefon. Telefon 999 dan maklumkan pada operator di talian kecemasan tu apa yang berlaku. Cikgu, tak ada telefon dah cikgu. Saya tak reti nak guna telefon. Ataupun telefon tak ada, di rumah pun memang tak ada telefon. So kamu keluar, pergi ke rumah jiran, minta bantuan daripada jiran kamu. Okey? Okey, baik. Kita tengok situasi yang keempat. Okey, untuk situasi yang keempat, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu, muka surat 96. Okey. Gambar untuk situasi yang keempat ni, macam dalam buku teks kamu, menunjukkan situasi kecemasan yang berlaku di sekolah. Okey, kita tengok di sana. Okey, berlaku kemalangan di hadapan sekolah antara sarjit dengan penunggang motosikal. Okey. So, apa yang perlu dan boleh dilakukan oleh murid-murid? Okey, di sana kalau kamu tengok, okey, yang pertama maklumkan kepada guru lah. Okey. Sebab guru kamu berada di sekolah. Okey. Dan hubungi talian kecemasan. Maklum kepada guard. Jaga kamu di sekolah tu. Okey. Untuk menghubungi talian kecemasan. Okey. Sambungan daripada muka surat 96 tadi. Okey, kamu tengok pada muka surat 97. Apa yang dilakukan oleh rakan sarjit tadi? Okey. Yang pertama, Seng Chong, dia pergi maklum kepada guru lelaki bahawa sarjit mengalami kemalangan dan dia cedera. Okey. Manakala Adibah pula, dia memaklumkan kepada cikgu seorang lagi, okey, supaya cikgu tu menghubungi ambulans untuk membawa sarjit yang kemalangan ke hospital untuk mendapatkan bantuan selanjutnya. Okey, jelas So, untuk bantuan kecemasan yang kita belajar minggu ni, kita belajar tentang tindakan yang boleh kita buat apabila kita melihat ataupun berlaku situasi kecemasan di hadapan kita. Okey, sebabkan kamu tahun 1 kan? Tahun 1 tak banyak yang kamu boleh tolong. Betul tak? Okey. So kamu boleh maklumkan apa saja yang berlaku, kamu cari bantuan. Okey. Cari bantuan untuk situasi kecemasan tu. Jelas semua? Baik. Okey, so tujuan bantuan kecemasan di sini cikgu dah senaraikan 4. Okey, 4 tujuan bantuan kecemasan. Okey. Yang pertama, untuk selamatkan nyawa. Maksudnya kalau berlaku kemalangan jalan raya, bantuan kecemasan untuk selamatkan nyawa orang yang mengalami kemalangan tadi. Okey, so mengurangkan kesakitan. Bila berlaku kemalangan atau kecemasan,
yang menyebabkan kecederaan. Maksudnya bantuan kecemasan yang kita cari, okey, kita bagi kepada orang yang mengalami itu adalah untuk mengurangkan kesakitan akibat kecederaan dia yang dialami itu. Okey. Yang ketiga, tujuan untuk bantuan kecemasan ialah dapatkan bantuan pakar. Macam tadi, kalau ada berlaku kemalangan, kita telefon, kita maklum kepada orang untuk telefon menggunakan talian kecemasan supaya ambulans boleh datang dan ambil mangsa kemalangan tu untuk dibawa ke hospital, mendapatkan rawatan daripada doktor lah, maksudnya doktor orang yang lebih pakar. Okey. Dan yang terakhir, untuk mengelak keadaan bertambah buruk. Maksudnya situasi kecemasan tu dah biasanya memang dah buruk lah kan, kemalangan jalan raya ataupun kejadian lemas ataupun berlaku kebakaran dan sebagainya, keadaan dah buruk dah. So untuk mengelakkan keadaan bertambah buruk, kita cari bantuan kecemasan untuk mengelakkan keadaan daripada bertambah buruk. Okey, jelas semua? Okey, sekarang kita tengok pula tata cara untuk menggunakan talian kecemasan. Okey, tengok. Yang pertama, kenal pasti kes kecemasan. Kes apa? Situasi tu apa? Kes yang macam mana? Okey, dalam situasi tu sama ada kemalangan jalan raya, kebakaran, kejadian lemas, okey, bencana alam ataupun berlaku aktiviti jenayah, rompakan atau sebagainya. Okey, bila kita dah kenal pasti, yang pertama apa yang perlu kita buat? Hubungi 999. Okey. Ambil telefon, kita tekan 999, kita dial, kita call. Okey, yang kedua, beritahu jenis kecemasan. Kita dah kenal pasti dah tadi, kecemasan apa yang berlaku di hadapan kita tu. So, kita bagi tahu pada operator yang menjawab panggilan kita tadi tu. Bagi tahu dia jenis kecemasan apa, kebakaran ke, kejadian lemas ke, kemalangan ataupun sebagainya. Okey, yang ketiga, beritahu maklumat lengkap. Maklumat lengkap apa? Maksudnya kamu bagi tahu bila telefon, kamu cakap nama kamu menyatakan siapa nama kamu, di mana tempat kamu. Kalau berlaku kecemasan di rumah, kamu maklumkan alamat rumah kamulah kepada operator tadi. Kalau kamu berada di luar, di kawasan awam, tempat rekreasi ataupun di sebagainya, kamu maklumkan pada operator tu tempat kamu berada tu. Kalau saya tak tahulah cikgu saya berada di mana, kamu boleh cakap dengan operator tu, mercu tanda, kamu maklumkan pada operator tu, okey, di tempat kamu ni ada bangunan tinggi warna apa, sekian-sekian, dan tulis apa, kamu cakap macam tu. So nanti operator tu dia akan carilah dalam peta yang ada pada dia. Okey. Dan tunggu di talian. Tunggu di talian maksudnya operator tu akan sambungkan kamu pada agensi kecemasan yang berkaitan. Contohnya kalau berlaku kemalangan, okey, operator akan sambungkan kamu kepada Balai Bomba ataupun Pertahanan Awam. Okey. Kalau berlaku kebakaran, operator akan sambungkan kamu pada Balai Bomba. Kalau rompakan, operator akan sambungkan kamu kepada polis. Macam itulah. So kamu kena tunggu di talian. Okey. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir ialah komunikasi dengan agensi kecemasan. Okey. Bila kamu dah disambungkan dengan agensi kecemasan, okey. So contohnya bomba ataupun polis dan sebagainya, di agensi kecemasan tu dia akan bagi penerangan kepada kamu. Apa yang perlu kamu buat, tunggu di mana sekian-sekian, untuk apa yang boleh kamu lakukan lah untuk membantu
memberi bantuan kecemasan tu. Okey, dan tunggulah sampai polis, bomba, ambulans, pertahanan awam dan sebagainya sampai di tempat kejadian. Okey. Boleh? Baik. So itu saja pembelajaran kita untuk minggu ini. Jom kita tengok tugasan kita untuk minggu ini. Tugasan yang pertama. Okey, cikgu nak kamu buat latihan pengukuhan, iaitu latihan uji saya. Okay, ada dalam buku teks. Latihan ni ada dalam buku teks, muka surat 98. So, latihan ni cikgu nak kamu gunakan buku tulis PJK. Okay, untuk soalan 1, kalau kamu tengok buku teks kamu tu, okay, soalan 1, kamu boleh lekat gambar. Okay, dia ada 7 gambar di sana. Kamu boleh photostat ataupun print dan lekat gambar. Okay, untuk soalan 1. Okay, untuk soalan 2, kamu tengok dalam buku teks kamu tu. Okay, soalan 2, kamu kena salin semula. Latihan tu tak banyak. Kamu salin balik semua. Okay, untuk soalan nombor 2. So, bila dah siap, kamu macam biasalah ambil gambar tugasan yang dah siap. Okay, dan hantarkan gambar yang kamu ambil tadi menggunakan link yang cikgu sediakan. Okay, link cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okay, jelas semua? Baik. Okay, kita tengok tugasan yang kedua. Okay, tugasan yang kedua, cikgu nak kamu senaraikan tujuan meminta bantuan kecemasan. Boleh rujuk balik slide yang ke-9. Cikgu dah tunjukkan dalam slide tadi sebelum ni. Okay, ada 4 semuanya. So, kamu senaraikan sahaja. Okay, dan yang kedua, nyatakan langkah-langkah membuat panggilan kecemasan dengan menggunakan talian kecemasan. Okay, untuk yang nombor 2 ni, kamu boleh rujuk slide yang ke-10. Okay, so nombor 1 dan nombor 2 ni, kamu salin balik apa yang ada dalam slide cikgu. Okay, okay, sama, gunakan buku tulis PJK. Okay, bila dah siap, ambil gambar dan hantar tugasan yang dah siap tu menggunakan link yang cikgu sediakan. Okay, link untuk menghantar tugasan cikgu letak dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okay, kalau ada apa-apa sebarang masalah, boleh hubungi cikgu, boleh PM cikgu. So, itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ini. Okay, sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu, video pengajaran ini cikgu nak minta kerjasama daripada kamu untuk mengisi kehadiran. Okey, kehadiran sesi kelas kita ni dan hantar tugasan-tugasan yang cikgu bagi. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.